Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna fahman nabiyyin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i wal ulama'il amilin. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, pada malam ni kita membaca kitab Aqidatun Najin. Kita dah sampai ke muka surat 263. Kita sedang bicarakan tentang tajuk dia alam barzakh, ya, alam barzakh. Dan ketahui olehmu bahawasanya daripada waktu mati hingga kepada bangkit itu dinamakan barzakh, ya. Daripada mula seorang itu dikembali kepada Allah, rahmatullah, ya. Sampailah dia katakan dibangkitkan, ya, iaitu dikatakan tiupan sangkakala tu, kemudian dibangkitkan manusia, ya, dan berada dikatakan di tempat yang dinamakan mahsyar. Jadi daripada mula kita meninggal sampai ke saat itu dinamakan barzakh, ya. Selepas itu dinamakan apa pula, kan? Sebenarnya kita semua yang hidup, ya, daripada mula Adam sampailah kepada akhir umat Nabi Muhammad nanti, kita ni boleh katakan tak mati lah, ya. Kita berpindah, ya. Kita berpindah daripada alam roh. Mula-mula kita berada di dalam alam roh. Sebelum kita dilahirkan, kita berada di alam roh, nama dia. Kemudian apabila ibu bapa kita bertemu, berkahwin dan berjodoh, sehingga dia mendapatkan zuriat lah. Semasa ibu kita dalam kandungannya, itu dinamakan alam rahim, ya, rahim, alam rahim, ya. Jadi alam roh dengan alam rahim ini tak adalah apa-apa kita punya nak buat apa tak apa, tidak ada persoalan lah. Alam roh dengan alam rahim tak ada. Yang menjadi suatu yang mesti, ya, kita alami dan amalkan, itu dinamakan alam dunia, ya. Yang ketiga dikatakan alam dunia, ya. Yang sekarang kita sedang hidup di alam dunia, ya. Di sinilah tempat, ya, kita berusaha sebanyak-banyaknya, khususnya untuk menyediakan alam barzakh itu, untuk menyediakan kita akan berpindah ke alam barzakh, ya. Alam dunia inilah, ya, nak menentukan sama ada orang itu berada dalam keadaan kesenangan berada di alam barzakh, ya. Semasa kita berada di dunia inilah boleh kita tentukan
sama ada kita berada dalam alam barzakh nanti keadaannya senang ataupun dapat nikmat rahmat daripada Allah, atau sebaliknya ya, diazab, disangsarakan. Ada orang viralkan, dia kata apa, Al-Aqra, ya, ular yang didatangkan untuk mengazab orang-orang yang meninggalkan salat, ya. Jadi Al-Aqra inilah ya, akan didatangkan untuk mengazab mereka-mereka yang tidak melaksanakan salat, ya. Jadi itu sebahagian daripada azab, ya. Dengan sebab itulah Rasulullah minta kita, ya, setelah kita membaca tahiyat itu, ya, Allahumma inni a'udzubika, ya, min azabil qabri wa min fitnatil hayati wa azabil qabri wa fitnat dajjal, Masih Dajjal. Rasulullah suruh kita minta itu semua. Jadi di sinilah usaha kita seberapa daya mesti kita lakukan kalau hendakkan kesejahteraan, keselamatan semasa kita berada di alam barzakh, ya. Masing-masing lah, ya, kena buat, kena usaha, ya. Semua apa sahaja bentuk ketaatan, ya, apa sahaja bentuk kebajikan, ya, khususnya sedekah ini suatu amal yang orang yang dah mati dia minta balik ke dunia ni nak apa? Untuk bersedekah, ya. Sebab sedekah ini, sembahyang tu untuk kita, ya. Puasa untuk kita sendiri, tapi sedekah ini, infak ini adalah untuk kita dan untuk orang lain, ya. Di semasa Nabi Musa dia bertanya kepada Allah, bagaimana, siapakah yang kamu paling cintai, kasihi, ya. Maka ada yang mengatakan salat ke puasa apa semua, tapi bukan itu yang Allah cintai, ya. Allah cintakan atau sukakan orang-orang yang bersedekah, ya, berinfak, ya. Sebab bukan dia sahaja untuk nak mendapat kesenangan dalam hidup, tapi dia infakkan untuk orang lain, ya. Jadi inilah patut kita cari, usahakan untuk membantu golongan-golongan, khususnya golongan al-asnaf itu, anak-anak dia sekarang ni nak belajar apa semua, kalau boleh cuba kita usahakan untuk bantu mereka. Sekarang pula ada program boleh belajar melalui online, jadi kenalah cuba usahakan, insya-Allah. Itu semua sebagai bekalan selain daripada salat apa semua, dan apa yang telah kita bicarakan minggu-minggu yang lepas tentang fadilat surah Al-Mulk itu, dan Rasulullah suruh kita kalau boleh la wadittu annaha fi qalbi kulli ummati. Rasulullah kata, aku suka sangat kalaulah surah Al-Mulk itu berada di dalam hati setiap umatku. Itu salah satu daripada bekalan untuk kita bawa ketika nanti malaikat bertanya, kan. Surah Al-Mulk itu seolah jadi peguam bela kita, ya. Jadi itu yang diingati oleh Rasulullah kepada kita semua, supaya kita berusahalah kalau nak selamat, ya. Kalau tak nak terpulanglah, kan. Okey. Jadi, dan ketahuilah olehmu bahawasanya daripada waktu mati hingga kepada bangkit itu dinamakan barzakh atau alam barzakh.
dan makna barzah itu yang mendinding antara dua antara dua perkara, atau barang yang antara dunia dan akhirat. Maknanya kita tadi berada alam dunia, kemudian berada dalam barzah, kemudian satu lagi belum sampai lagi, iaitu alam akhirat, ya. Jadi itu dia berada di antara dua, iaitu dunia dan akhirat. Maka orang yang mati, maka sungguhnya masuk ia di dalam alam barzah, ya. Orang yang mati dia berada di alam barzah. Dan wajib kita iktikadkan azab kubur dan nikmatnya. Wajib kita iktikadkan, percaya, iman, ya, tentang adanya azab kubur dan juga adanya nikmat, ya, kubur itu, ya. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang yang banyak amal ibadah, ya, dia duduk dalam alam barzah itu, ya, dia rasa sekejap je, ya. Walaupun daripada mula dia meninggal sampai, ya, hari kiamat, dia rasa sekejap je. Kerana apa? Dia dikurniakan oleh Allah berbagai-bagai rahmat, nikmat, ya. Dia tak terasa sangsaranya. Tapi golongan yang diazab, memanglah, ya, terasa lama, ya. Bayangkan orang yang meninggal, ya, semasa Nabi Adam tu, ya, sampai nak sampai alam akhirat, berapa punya lama tu. Jadi itu, golongan yang sama ada dia dikatakan daripada kalangan orang yang dapat nikmat dan orang yang dikenakan azab, ya. Kemudian kata, dan wajib kita iktikadkan azab kubur dan nikmatnya, dan sungguhnya disandarkan azab dan nikmat kepada kubur itu kerana bahawasanya ialah yang ghalib. Kenapa dia kata nikmat kubur dan juga azab kubur, ya? Kerana itu yang kebiasaannya lah kita dapat lihat, ya, semua jenazah akan disemadikan di kubur. Jadi biasanya dia kaitkan begitu lah, kan. Sebab kalau orang yang tak ada kubur dia macam mana? Itu pada biasa je lah. Biasanya dikatakan nikmat kubur dan azab kubur. Itu biasa. Tapi kalau orang yang tak ada kuburnya, ya, macam apa yang berlaku tsunami tu, kan, ya, tak tahu mana dia meninggal kat mana ke apa ke, mayat dia kat mana, tak ada, ya. Dia tetap juga kalau ahli ibadah, dia akan dapat nikmat, kubur. Kalau dia memang ahli yang tidak taat dan patuh, pun dia akan dapat azabnya. Itu tak kira lah dia mati kerana ditelan oleh buaya ke, oleh rimau ke, tetap dia akan dapat. Kalau dia ahli, orang-orang yang saleh, maka dapatlah nikmatnya. Kalau orang-orang yang dikatakan taleh, iaitu lawan orang saleh tadi, dia dapatlah azabnya. Dan jika tiada, maka tiap-tiap mayat yang menghendaki Allah akan siksanya, menyiksa ia akan dia dikuburkan dia atau tiada. Dan jika disulakan dia atau terkaram ia di dalam laut, atau memakan akan dia oleh segala binatang, atau terbakar ia hingga jadi ia abu, dan bertaburan ia pada angin sekalipun. Maknanya tetap kalau dia ahli, orang-orang yang taat, orang yang patuh, akan dapatlah nikmatnya walaupun dia mati terbakar, katakan hancur, tak ada apa. Begitu juga
kalau dia ahli orang-orang yang saleh, dia akan dapat juga nikmat. Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa untuk mengazab dan memberikan nikmat kepada sesiapa pun, walaupun tidak disemadikan di dalam kubur masing-masing. Dan ini adalah wajib kita imani. Sikit hari dulu ada orang kata azab kubur tak ada, kan? Siapa pun nulis dia tu, kan? Tapi orang tu senyap, kan? tak ada bunyi lagi suara dia yang mengatakan azab kubur ni tak ada. Jadi bagi kita kita dapati yang dikatakan azab kubur tu adalah daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ayat Al-Quran Karim. Azab itu tetap adalah. Itu sebab Rasulullah suruh kita minta, ya Allah, jauhkan aku daripada fitnah dunia, jauhkan aku daripada azab kubur, jauhkan aku daripada Masihid Dajjal. Jadi Rasulullah dah peringatkan kepada kita semualah perkara itu. Jadi kita wajib imani. Kemudian tajuk seterusnya mungkar dan nakir. Mungkar dan nakir. Ada nak tanya tentang alam barzakh? Tak ada. Jadi kalau tak ada, kita pergi kepada tajuk mungkar dan nakir. Ya. Kalau orang yang makna bunuh diri dia, gantung diri dia, dia mati. Ialah orang yang mati dalam keadaan begini, memang kita minta waliyazubillah lah jangan berlaku, sebab roh kita ni bukan hak kita, nyawa kita ni bukan hak kita. Allah suruh jaga nyawa kita ni, jangan disia-siakan. Dan tengoklah orang yang bunuh diri tu, kadang-kadang kita tak boleh dia nak cakap dia ni jahat ke apa. Mungkin dia mental, maknanya dia ada masalah mental, kan. Jadi dia kalau buat dalam keadaan dia tidak ingat, lain. Dalam keadaan dia, orang kata pengaruh mental dia tu teruk sangat, kan. Jadi dia ambil keputusan bunuh diri. Jadi itu lain. Tapi yang sengaja ni, kerana apa? Dekat Duyung dulu, ada satu kes, dia bercinta kemudian gagal dalam percintaan. Belum lagi, masih lagi belia apa semua. Dia gantung diri dia. Jadi itu, kalau macam tu punya mati, kita minta jauhan, billah. Itu seolah dia tidak mensyukuri nikmat Allah, nikmat hidup roh yang Allah kurniakan kepada dia. Jadi kita minta wallahu alam, dia dengan Allah lah macam mana. Tapi mati dia tu su'ul khatimah lah. Kalau pada zahirnya, kan, kita tengok, kalau begitulah kematian dia, itulah dinamakan su'ul khatimah, iaitu buruk kesudahan dia. Kalau buruk tu alamat tak baik lah, kan. Kita hendakkan apa? Husnul khatimah. Ya Allahu biha, selalu kita suruh jadikan wirid, ya Allahu biha, ya Allahu bi husnil khatimah. Minta supaya kita dimatikan dalam keadaan baik kesudahan itu.
Okey, kalau tak ada kita pergi kepada tajuk mungkar dan nakir. Dan wajib kita iktikadkan soal mungkar dan nakir akan segala mayat, sama ada ia mukmin atau kafir atau munafik. Orang beriman, orang kafir, orang munafik tidak terlepas daripada ditanya, disoal oleh mungkar wa nakir. Ya. Dan hanya senya dinamakan ini dua malaikat dengan mungkar dan nakir kerana datang keduanya akan mayat itu dengan rupa mungkar. Tiada pernah dilihat sekali-kali segala makhluk seumpama keduanya. Maknanya mungkar wa nakir itu, mungkar itu maknanya takut tengok dia tu. Ya. Sebab mungkar itu sendiri kita tak suka. Ya. Benda-benda yang mungkar, ya, kita memang tak suka benda-benda yang mungkar itu. Jadi bentuk malaikat ini digelarkan mungkar dan nakir kerana dia punya rupa dan apa semuanya menakutkan. Maka bahawasanya sifat keduanya seperti barang yang tersebut di dalam hadis, bahawa keduanya hitam lagi biru keduanya. Yalah, kita kalau makhluk yang berwarna hitam memang menakutkan kan. Makhluk apatah lagi dalam keadaan gelap sikit tu nampak lembaga hitam, ya, memang takut kan. Jadi apatah lagi dia berada di dalam kubur kita, datang dalam keadaan rupa itu, ya, memang itu sebab dia tu mungkar dan nakir, menakutkanlah. Maka bahawasanya sifat keduanya seperti barang yang tersebut di dalam hadis, bahawasanya keduanya hitam lagi biru keduanya, mata keduanya seperti periuk tembaga. Seperti periuk tembaga dia kata, dia punya tu. Dan pada satu riwayat seperti kilat yang menyambar. Dan suara keduanya seperti guruh apabila berkata-kata keduanya akan mayat yang durhaka. Itu yang menakutkan. Keluar daripada mulut keduanya seperti api. Di dalam tangan tiap-tiap seseorang daripada keduanya pemukul daripada besi. Jikalau dipukul dengan dia akan segala bukit nescaya hancur. Ya, bukit itu. Dan pada suatu riwayat, di dalam tangan salah seorang daripada keduanya tongkat, jikalau berhimpun ahli Mina, orang yang mengerjakan haji lah, berapa ramai ahli Mina tu di Mina semasa mengerjakan haji, tongkat yang dia pegang itu, dia tu, jikalau berhimpun ahli Mina atasnya, nescaya tidak kuasa oleh mereka itu mengangkatkan dia. Ya. Itu nak bayangkan tongkat yang dipegang oleh mungkar wa nakir itu berat. Maknanya sekali pukul pun dah tak boleh nak kata apa kan. Jadi itu gambaran mungkar wa nakir. Bermula kedua malaikat itu bertanya bagi segala mukmin yang taat dan yang asi, iaitu yang buat maksiat, atas kaul yang sahih. Bermula kedua malaikat itu bertanya bagi segala mukmin, makna orang yang beriman yang taat, orang yang beriman dan yang taat, dan orang yang dikatakan asi, iaitu membuat maksiat, atas kaul yang sahih. Makna pendapat ini adalah kuatlah.
Tetapi berlemah lembut keduanya dengan mukmin dan berkata keduanya baginya apabila betul jawabnya, tidur oleh Nuh akan sebagai tidur pengantin. Itu sebab dia tahu orang yang saleh itu berada di alam barzah, tak terasa azab, siksa dan apa semua. Ya. Macam tidur malam pengantin. Ya. Dengan bau-bauannya, dengan pakaiannya dan apa semua, semuanya baru. Ya. Kita orang Melayu memang kalau anak buat kahwin, katil baru, cadar baru, semua baru. Bilik pun kalau boleh nak bilik baru ya. Itu gambaran bilik pengantin, malam pengantin, semuanya serba baru. Okey. Jadi golongan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, dia berada di dalam alam kuburnya seolah seperti tidur, sebagai tidur malam pengantin ataupun tidur pengantin. Jadi itu orang yang soleh, orang yang baik. Dan menjerkah, dia sergah dan menjerkah keduanya akan munafik dan kafir. Dia sergah kepada orang-orang yang munafik dan juga orang kafir. Dan kata Qil, bermula mukmin yang diberi taufik baginya mubashir dan bashir, iaitu yang dapat berita gembira. Orang-orang yang beriman diberi taufik baginya mubashir dan bashir, iaitu berita gembira. Iaitu dia berada di dalam keadaan nikmat, senang, bahagia, tidak apa-apa yang mencedera atau menyakitkan dia, sentiasa berada dalam nikmat. Dan ada pun kafir dan mukmin yang asi. Ada mukmin yang taat, mukmin yang taat. Ada mukmin yang asi. Mukmin yang taat, itulah golongan orang-orang yang amal kebaikannya lebih berat daripada amal kejahatan. Itu mukmin yang taat. Adapun mukmin yang asi, kejahatannya lebih banyak daripada kebaikan, ketaatan. Itu kita nak kena faham. Aku ni orang yang beriman, yang taat, ataupun orang yang beriman tapi asi. Ini yang kena kita fahami. Setiap orang kena faham, apakah dia dari kalangan orang mukmin dah beriman, tapi apakah dia asi, maknanya melanggar titah perintah Allah, tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun orang yang mukmin taat tadi, ta'in, iaitu mukmin yang dapat melaksanakan segala titah perintah Allah di samping, ini yang susah sikit. Dia beriman kepada Allah, beramal, patuh segala titah perintah Allah, di samping dia dapat menjauhkan daripada segala yang dilarang. Jadi amar ma'ruf nahi munkar itu. Seorang mukmin yang taat,
dia dapat melaksanakan segala titah perintah Allah, di samping dia dapat membuang segala perkara-perkara yang membawa kepada maksiat. Ya. Jadi itu orang yang orang yang benar-benar beriman lah kan, taat. Tapi memang dalam kehidupan ada orang yang beriman tapi ada yang tak sembahyang. Orang yang beriman tapi membuat perkara-perkara yang terkutuk, minum arak, berzina, dan mencuri, macam-macam lagi lah yang dilarang dia buat, tapi mengaku beriman. Itu dinamakan mukmin asi, iaitu orang yang beriman tapi melanggar titah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu penting kita tahu diri kita ini apakah mukmin taat ataupun mukmin asi. Dan adapun kafir dan mukmin yang asi, maka bagi keduanya mungkar dan nakir. Kata Qil, dan serta keduanya seorang malaikat yang lain dikatakan baginya nakur. Dan bermula barang yang dikata orang daripada bahawasanya datang dahulu daripada keduanya seorang malaikat dikatakan baginya ruman. Maka hadis itu maudhu', maknanya hadis yang direka, tak boleh nak digunakan. Dan kata Qil padanya layyinun, yakni dhaif. Jadi yang pentingnya kita kena imani bahawasanya adanya malaikat mungkar wa nakir, kemudian adanya siksa kubur, dan adanya nikmat kubur. Itu asas yang kita kena pegang. Okay. Dan adalah soal itu kemudian daripada tanam atau ke bumi lah, bahasa kita. Dan adalah soal mungkar wa nakir itu selepas jenazah itu dikebumikan. Ketika berpaling manusia, dan tersebut di dalam hadis bahawasanya mendengar oleh mayat akan suara kertak kaus, iaitu kasut orang yang berjalan pada sisi kubur itu. Maknanya apabila dah selesai perkebumian, kemudian orang semua balik, orang ataupun mayat yang di dalam kubur itu mendengar langkah tapak orang yang meninggalkan dia. Jadi itu sebab dia katakan orang yang telah meninggal ini semua semasa hidupnya, anaknya, suaminya, hartanya, apa semua dia boleh dapat. Tapi apabila meninggal, habis semua, tinggalkan dia hanya apa yang dia bawa, amalan dia sahaja. Kawan, sahabat andai, suami, isteri, semua tak sanggup nak duduk kat kubur tu. Ada satu kisah seorang kaya raya, punya anak dan apa semua. Dia katakan kepada anak dia, sesiapa yang sanggup menemani aku dalam kubur ni, semua harta dia ambil lah. Tawaran tu dia bagi pada anak dia. Satu orang pun tak mau, tak sanggup. Selama 40 hari dia tu. Teman dia kat 10-40 hari. Dan dia canangkan kepada orang lain, siapa yang sanggup. Ada seorang tukang ambil kayu lah, dia kerja dia ambil kayu, dia kapak dia. Lalu kerana hidupnya susah dan apa semua,
maka dia kata sanggup lah. Sebab selepas 40 hari itu kekayaannya semua dia akan dapat. Jadi dia tunggulah. Hari pertama datang Munkar Nakir. Tanya dia. Tanya apa? Kapak dia tu. Kau dapat kapak ni macam mana? Beli kat mana? Apa semua? Tanya tu. Hari kedua pun tanya tentang kapak juga. Belum tanya teman lain tu. Sampai hari yang ke-40 pun kapak juga ditanya. Maka orang ni tak sanggup aku nak tunggu dengan dia ni. Tak habis masalah kapak pun tak habis. Apatah lagi masalah lain dia tu. Oh tak apalah, aku tak dapat duit pun tak apalah, cabut lagi. Siapa nak ambil lah dia tu. Dia tak sanggup. Maknanya persoalan kapak tu daripada hari pertama sampai hari ke-40 tu tanya tentang isu kapak. Belum isu lain. Jadi dia tu macam tu, tak sanggup lah. Terus lagi kan. Jadi itulah. Apatah lagi kalau banyak masalah dalam kehidupan kita, pangkat kita, kedudukan kita, wang ringgit kita, macam mana nak jawab betul ya? Macam mana nak jawab di depan Munkar Nakir itu semasa dalam kubur itu. Masalah keluarga, masalah anak, memang bukan mudah jadi itu keadaan di dalam kubur itu nanti. Dan adalah soal itu kemudian daripada dikemukakan. Jadi rasanya kita berhenti sekarang itu. InsyaAllah kita sambung pada dunia akan datang huraian seterusnya tentang alam barzakh ini. Jadi wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Ma'ahli kutri unsa wa zakar rabbi wa fiqna wa fikum lima taratadi qawlan wa fi'lan karama wa rizqan kulla halalan da'ima. Al-akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nufa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akram bil rida minkal uyun waghfir rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfir istur anta akrama man satar wa salatullahi tawsan mustafa man ilal haqidana wal wafa bi kitabin fihi lin nasi shifa wa ala al kiram syurafa wa ala sahbil masabil wurad. Allahumma hadina bihudak waj'alna mimman saru fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illallah nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.